Bismillah. Saya minum air gula dah manis pula. Apa dia? Tekak dah gatal pula. Air kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama pada slot FB Live anjuran BKPA bahagian kemasukan pelajar IPTA. Dan pada minggu ini kita bersama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, khususnya Fakulti Sains dan Matematik FSM. Baik. Di peluang ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak BKPA atas ruang dan platform yang diberikan ini untuk Universiti Pendidikan Sultan Idris memperkenalkan, berbincang dan berkongsi maklumat berkenaan dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, khususnya bidang sains dan matematik kepada bakal-bakal pelajar mahasiswa di Fakulti Sains dan Matematik UPSI kelak. Okey. So pada sesi kali ini
Saya minta anak-anak, adik-adik di luar sana untuk kongsi, tekan button share, like dan follow FB rasmi BKPA dan juga FB rasmi Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga FB rasmi Fakulti Sains dan Matematik. Dan hebah-hebahkan pada semua sahabat-sahabat handai, rakan taulan, adik kakak, ibu, ayah untuk sama-sama join slot kita pada pagi ini. Baik. Untuk makluman semua, sebelum kita bermula, izinkan saya menerangkan berkenaan dengan slot sesi kita pada pagi ini. Kita akan adakan sesi ini dengan 4 slot. Saya, Nazar Muhammad Zahidi sebagai moderator. Di sebelah kiri saya, Yang Berusaha Dekan Fakulti Sains dan Matematik, Profesor Madya Dr. Hanizah Hanim Muhammad Zain. Selamat datang, Dr. Khabar Nazar? Baik, Alhamdulillah. Sebelah kanan saya, Profesor Madya Dr. Faridah Lisa binti Supian, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, ini adalah slot kita yang pertama. Selepas nanti kita akan ada slot yang kedua, slot yang ketiga dan slot yang keempat kita akan tampilkan semula dekan dan timbalan dekan untuk ke atas pentas ini. Baik. Soalan saya yang pertama bagi dekan. Boleh kita mula, dekan? Ya. Baik. Saya rasa di UPSI ni kita ramai yang dah kenal dengan UPSI, kan. Di mana-mana pun ada maklumat-maklumat berkaitan dengan UPSI dihebahkan dan dikongsikan. Boleh tak Doktor kongsikan dengan kita, dengan pendengar-pendengar di luar sana, sedikit latar belakang berkenaan dengan UPSI dan mungkin sejarah kita? Silakan. Terima kasih Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, anak-anak, ibu dan bapa dan seluruh rakyat Malaysia. Baik, saya nak tanyalah pula Nazar dulu ya. Kalaulah Nazar dengan perkataan Tanjung Malim, apa yang agaknya mula-mula terlintas di fikiran Nazar? Kalau dekan tanya pada saya, Tanjung Malim ni kita kiranya PAU je lah. Ya. PAU tu memang terkenal sangat di Tanjung Malim ni. Lisa? Macam mana Lisa? Okay. Kalau tanya saya, yang saya terus teringat adalah SITC. Betapa bersejarahnya SITC, di mana lahirnya tokoh-tokoh seperti Zakbar dan sebagainya yang banyak berjasa kepada negara. Okay. Ya, kita telah melahirkan ramai ilmuwan-ilmuwan, ya, tokoh-tokoh persuratan seperti Zakbar dan juga Tun Ghaffar Baba. Ya. Baik, UPSI terletak di Tanjung Malim, Perak, iaitu selatan Perak, berhampiran dengan sempadan Perak Selangor lah. Yeah. Ya. Baik, kita ceritakan sedikit tentang sejarah UPSI, yang mana bermulanya dengan SITC, Sultan Idris Training College, Teachers Training College, pada tahun 1922. Jadi maksudnya Nazar, tahun depan kita dah merayakan sambutan penubuhan UPSI 100 tahun. 100 tahun? Ya, 100 tahun. 2022, UPSI 100 tahun. Dan SITC tadi bermula pada tahun 1922, dinaik tarafkan menjadi MPSI pada tahun 1957 dan seterusnya IPSI, Institut Perguruan Sultan Idris, pada tahun 87 sehinggalah 1997 penubuhan Universiti Pendidikan Sultan Idris kesayangan kita ini sehinggalah sekarang, Nazar? Ya, 100 tahun ya, Doktor. Jadi penubuhan sebuah universiti itu sebenarnya saya yakin bukan sekadar memenuhi matlamat akademianya sahaja, ya, Doktor, ya. Ya. Saya rasa banyak lagi peluang-peluang yang untuk kita gembling, untuk kita nurture, untuk kita pupuk pelajar-pelajar kita di luar sana. Jadi apa selain daripada akademik, apa lagi matlamat sesebuah universiti itu diwujudkan, Doktor? Baik Nazar, sebagai dekan FSM saya ingin menyentuh tentang Fakulti Sains Matematik lah, fakulti kesayangan kita. Bila kita bercakap dari konteks sains, orang selalu kata pelajar-pelajar sains ni macam tak ada life. Masuk lab, keluar lab, masuk bengkel, keluar bengkel, masuk dewan kuliah, keluar dewan kuliah. Seolah-olah tidak ada kehidupan, tapi bukan di UPSI lah. Sebab di UPSI ni hasrat kita adalah untuk melahirkan graduan yang cemerlang secara holistik. Ya, bukan sahaja akademik. Mana-mana pelajar boleh mencapai CGPA 4.0, tapi apakah kelebihan yang lain? Jadi di UPSI, untuk mencapai hasrat ini,
UPSI memang sentiasa memberikan dan menyokong dengan prasarana-prasarana yang boleh mencapaikan hasrat tadi itulah, ya, pelajar yang holistik, not just cemerlang di dalam akademik tetapi juga cemerlang dalam bidang-bidang yang lain dari segi personalitinya, sahsiah dan sebagainya lah. Ya, untuk itu suka saya nyatakan bahawa pelajar-pelajar kita ni sering diberi galakan, ya, selain daripada pergi menghadiri kuliah, makmal dan sebagainya, juga disediakan selain daripada aktiviti-aktiviti kokurikulum juga aktiviti-aktiviti yang lain, dan untuk itu UPSI contohnya pada skrin yang terpapar sekarang kita ada opsi Adventure Park yang mana telah juga dipaparkan tadi di dalam video korporat pada awal tadi. Di sini banyak kemudahan disediakan. Di sini jugalah kita ada flying fox, abseiling dan sebagainya untuk menguji ketahanan fizikal, ketahanan mental, emosi pelajar sekalian. Kita juga, ini kita bercakap dari segi sukan lah ya Nazahir dan Lisa. Kita juga ada opsi sport arena, pelbagai kemudahan. Kita ada gymnasium, kita ada track padang dan sebagainya. Dan suka juga saya menyatakan bahawa kita mempunyai kolam renang yang bersaiz Olimpik, Nazah. Ya. Dan di sini dah juga telah melahirkan ramai atlet-atlet, ya. Nanti kita tunjukkan kemudian. FSM juga melahirkan atlet yang sangat baik. Ya, dan opsi arena ni tadi bukan sahaja digunakan ataupun menjadi platform pertandingan untuk UPSI sahaja, tetapi telah digunakan sebagai ruang ataupun platform pertandingan di peringkat kebangsaan dan juga luar negara. Baik, Nazah tahu tak sebenarnya kita ni di sebalik, lupa saya nak nyatakan tadi, FSM terletak di kampus Sultan Azlan Shah di Proton City, di kaki Banjaran Titiwangsa. Ya, kita dikelilingi oleh kehijauan, pokok-pokok dan sebagainya. Sangat menarik, redup mata memandang, bebas daripada hiruk pikuk jam dan sebagainya. Dan rupa-rupanya di sekeliling kita mempunyai hampir lebih kurang 20 air terjun. 20? Saya sendiri pun tak pernah pergi lagi. Saya pernah lah semua. pergi 2-3 je lah sekitar sini kan. Tapi tak sangka 20 tu lah. Ya, 20. Dan ini sebenarnya adalah salah satu tarikan bukan sahaja pelancong tetapi macam saya, kalau saya nak melanjutkan pengajian di luar negara ke misalnya. Of course selain daripada kita melihat akademiknya, kita melihat apakah yang boleh ditawarkan di sekeliling kampus tersebut. Lifestyle-nya kan. Lifestyle. Jadi itu akan menyebabkan kita sentiasa gembira, tenang dan sebagainya. Barulah kita boleh mengikuti pengajian secara kondusif. Betul tak Nazar kan? Okey. Selain daripada itu, UPSI juga menyediakan perpustakaan yang sangat hebat, tersergam indah, and I'm very proud to say that we are the first university yang memperkenalkan perpustakaan digital. Baik. Dan seterusnya untuk kita santai-santai setelah penat menunggu setelah penat menjalani kuliah amali dan sebagainya, kita juga boleh, pelajar boleh juga bersantai di kita punya kafe, ya, Richamo, opsi coffee house yang tidak kurang hebatnya, ya, ala-ala barat. Dan kita juga mempunyai opsi hotel, ya, yang mana saya rasa tidak lagi menjadi kerisauan untuk ibu bapa yang datang daripada Johor, Utara, Sabah, Sarawak yang risau nak melawat anak-anak kat mana nak menginap. Jadi bolehlah menginap di opsi Scholar Suites kita. Dulu ada juga tetamu-tetamu kita duduk bersepah-sepah di kawasan sekitar Tanjung Malim. So saya rasa tak perlu hotel dah. ni tak kondusif lah saya rasa. Betul. Ya, tak kondusif, tak perlu dah. Ya, sekarang kita dah ada sendiri punya. Ya. Okey, saya bercakap pula dari segi sokongan tentang akademik lah tadi, beberapa kemudahan di sekeliling kita di dalam UPSI. Sekarang kita bercakap pula dari segi sokongan apakah yang diberikan oleh UPSI terhadap pelajar-pelajarnya, terutamanya di Fakulti Sains Matematik lah. Saya bercakap dari segi Fakulti Sains dan Matematik. Kita sentiasa menyediakan
peralatan penyelidikan yang menyokong penyelidikan terutamanya di dalam penambahbaikan ataupun melihat apakah teknologi-teknologi terkini di dalam bidang pendidikan. Misalnya yang boleh diguna pakai oleh tenaga akademik kita semasa memberi kuliah dan sebagainya. Dan kita sebenarnya Nazar sangat bertuah sebab pengurusan tertinggi UPSI sentiasa menggalakkan dan memberikan peruntukan dan kemudahan yang pelbagai untuk menggalakkan tenaga akademik untuk menjalankan pendidikan. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu platform yang baik untuk kita ketengahkan apakah hasil-hasil penyelidikan terutamanya di dalam bidang pendidikan yang berimpak tinggi yang boleh kita sampaikan kepada para pelajar kita, dan seterusnya apabila bergraduat kelak graduan-graduan kita yang mengajar di sekolah boleh menggunakan teknik-teknik yang terkini yang mereka dapat daripada UPSI inilah. Ya. Okey, yang ini adalah kita punya Museum Zoologi. Ada beberapa universiti juga di Malaysia ini yang juga mempunyai Museum Zoologi. Tapi saya ingin nyatakan bahawa Museum Zoologi yang terdapat di Fakulti Sains kita ni adalah lebih bersifat interaktif. Nazar pernah lihat ada beberapa kumpulan pelajar sekolah yang datang sambil buat tangkapan serangga, kemudian mengawetkannya dan kemudian membuat dalam bentuk acuan, keychain, paperweight dan sebagainya. Itu adalah salah satu aktiviti daripada Museum Zoologi, Tuan Nazar. Oh, menarik. Saya rasa saya nampak juga anak Nazar itu kan. Ada, tapi wife saya yang bawa ke sini dan dia yang bantu. Ya, betul. Jadi kita memang sentiasa membuka ruang kepada masyarakat di luar sana. Kita nak memasyarakatkan universiti dan menguniversitikan masyarakat untuk hadir tampil bersama-sama dengan kita lah. Baik, kita juga tidak lupa tentang kebajikan belajar, Nazar. Kita sediakan juga apa yang kita panggil sebagai FSM Student Lounge yang sangat orang kata user friendly lah kan. Internet free dengan kemudahan elektrik yang 24 hours untuk membenarkan pelajar kita berehat antara gap kuliah dengan satu kuliah lain supaya mereka boleh melepaskan lelah dan sebagainya, dan sebagai ruang perbincangan lah. Ya. Baik, kita juga sentiasa menerapkan ataupun re-embed pelbagai perkara di dalam kita punya akademik lah. Ya, kita tidak hanya masuk kuliah, keluar dewan kuliah, masuk makmal macam saya katakan tadi. Kita sentiasa membawa pelajar dan menggalakkan pelajar untuk pergi, dan kita sebenarnya membawa mereka di apa yang kita panggil sebagai kerja lapangan lah. Di dalam semua subjek. Setengah orang kata, biologi bolehlah. Kimia tak boleh, fizik tak boleh, no. Matematik tak boleh, no. Di sini setiap program, fizik, biologi, chemistry and matematik memang sentiasa membawa pelajar-pelajarnya keluar, melihat sendiri, not just untuk melihat, tapi berinteraktif dengan apa yang ada di luar sana untuk mengukuhkan lagi konsep-konsep ataupun teori yang mereka belajar di dalam bilik kuliah lah. Kalau kita fikir balik, matematik selalunya nombor-nombor ni apa yang nak dikaitkan, tapi sebenarnya itulah kita punya kelebihan ya. Tenaga akademik di FSM UPSI ni mempunyai pelbagai kepakaran yang boleh menarik minat mahasiswa-mahasiswi mereka supaya lebih fokus dan boleh mendapat kejayaan yang lebih tinggilah di dalam program yang mereka ceburkan. Selain daripada itu, seperti yang ada pada skrin misalnya, ini adalah daripada program Jabatan Fizik ya. Selain daripada berada di makmal, mereka juga mengadakan aktiviti yang di luar yang juga sebenarnya melibatkan masyarakat. Cerapan bintang, cerapan gerhana matahari ya. Kita ada beberapa set teleskop yang sering diguna pakai, dan kita selalu mewawarkan kepada masyarakat sekeliling untuk bersama-sama dengan kita. Baik, seterusnya ingin saya nyatakan bahawa salah satu keunikan FSM ini adalah kita mempunyai satu bidang tujahan, kumpulan tujahan yang kita panggil sebagai Special Interest Group di dalam bidang STEM.
kumpulan ini sering menjalankan aktiviti-aktiviti. Kumpulan ini terdiri daripada pensyarah sebagai mentor dan juga pelajar-pelajarnya sebagai facilitator yang sering membuat program di merata ceruk sekolah seluruh Malaysia, bukan di Perak saja Nazar. Ya, di merata ceruk sekolah, bukan saja di Perak, di seluruh Malaysia, malah pernah menjangkau sehingga ke Indonesia juga. Dan kita punya tagline untuk di dalam education ini adalah nobody will be left behind di dalam education. Itu yang kalau Nazar nampak dalam terpapar pada skrin ini, ada juga kita buat lawatan dan juga aktiviti-aktiviti bersama orang asal di sekeliling kita. Jadi pelbagai aktiviti dalam bidang STEM lah untuk menarik minat mereka. Sebab sekarang saya rasa Nazar dan juga Dr. Lisa pun faham tentang kekurangan bilangan-bilangan pelajar yang dalam mencuburi bidang sains. Jadi kita nak membantu hasrat kerajaan agar bilangan pelajar-pelajar di dalam bidang sains ini boleh ditingkatkan lah. Jadi itu yang kita katakan, we should go out, reach them untuk menyatakan apa yang kita ada dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan lagi minat mereka di dalam bidang sains. Sebab bagi saya, sains is around us. Semua di keliling kita adalah sebenarnya sains. Baik, ini adalah antara apa yang saya katakan. Saya katakan tadi tentang penyelidikan, bagaimana pengurusan tertinggi UPSI sering memberi galakan, sokongan dan bantuan tentang penyelidikan dan sering juga menggalakkan kita untuk mempunyai jaringan kerjasama yang baik dengan institusi-institusi di luar negara. Ini adalah salah satu contoh, bukan satu je Nazar ya, memang banyak kerjasama dah yang kita lakukan bersama dengan di luar negara. Yang contoh tadi itu adalah projek solar bersama kerajaan Lithuania. Baik. Doktor, izinkan saya ada dengar Doktor cakap tadi berkenaan dengan atlet. Fakulti juga melahirkan atlet, yang universiti juga menyokong penuh. Ya. Maksudnya bakat-bakat yang ada pada pelajar kita ini tak disisihkan. Jadi apa lagi selain beratlet itu, apa lagi hasil-hasilnya, kelebihan pelajar-pelajar kita ni yang boleh kita ketengahkan, yang telah fakulti dan universiti ketengahkan? Banyak Nazar. Tapi kita tak bolehlah nak ceritakan semuanya di sini kan, sebab kita mempunyai masa yang terhad. Cuma saya boleh nyatakan antara yang pernah saya rasa saya bangga menjadi warga FSM kerana kita telah berjaya dalam pelbagai pertandingan, antaranya seperti yang terpapar pada skrin, iaitu Project Microgravity Science Research Innovation Award yang telah dimenangi oleh pelajar-pelajar kita. Mereka ini pada waktu itu adalah pelajar-pelajar diploma saja Nazar. Bukannya pelajar-pelajar ijazah sarjana muda pun. Bersama-sama dengan pensyarah mereka telah berjaya di dalam projek bersama Angkasa ini. Terima kasih kepada Angkasa yang telah akhirnya membawa mereka ke Jepun untuk menjalankan pula aktiviti makmal, maksudnya melakukan amali di dalam ruang yang kita panggil sebagai microgravity. Jadi saya sendiri pun tak pernah lagi melalui perkara begitu. Dan selain daripada itu, kita juga sebenarnya menggalakkan. Okey, sekarang ni saya nak tanya Nazar lah. Kalaulah Nazar sebagai panel interview, okey, panel temuruga, kita ada ramai calon-calon yang kita nak ambil sebagai tenaga kerja kita. Di depan kita tu ada 4-5 orang, tetapi semuanya CGPA 4.0. Kita kena pilih seorang saja. Jadi apakah yang boleh membezakan antara keempat-empat calon kita tu tadi? Hasrat universiti, ya, supaya kita ni sentiasa dipandang tinggi dan senang mendapat pekerjaan di luar sana. Apakah lebihnya kita daripada yang lain adalah salah satunya adalah dengan menguasai lebih daripada 2 bahasa. Macam saya fasih di dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tapi sebagai pelajar, mereka mestilah digalakkan untuk menguasai lebih daripada yang bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris tadi. Itu yang rupanya Nazar, bila kita bagi galakkan kepada mereka, mereka memang menyahut
menyangkut cabaran tersebut. Dan bila kita lihat di dalam data-data kita, ramai rupanya pelajar Fakulti Sains dan Matematik di sebalik kesibukan mereka, mereka mencari masa untuk menguasai bahasa-bahasa yang lain. Contohnya seperti yang terpapar pada skrin. Saudari Nur Syafiqah binti Mazlan, diploma sains. Ya, Nazar, bukannya ijazah lagi. Di peringkat, maksudnya kita terapkan daripada awal lagi. Diploma sains boleh menguasai 6 bahasa. Selain daripada bahasa ibunda lah. Ada yang boleh menguasai 5 bahasa, 4 bahasa dan 3 bahasa. Jadi itu yang sentiasa kita galakkan dan kita mengharapkan agar perkara ini berterusan lah, Nazar. Ya. Baik, ini yang kita katakan atlet tadi itulah. Ya. Baik, rupa-rupanya kita juga ada banyak mutiara dan juga permata-permata di FSM ni. Selain daripada cemerlang dalam bidang akademik, mereka juga rupanya giat dan juga aktif di dalam bidang sukan, dan ada yang telah pun memecahkan beberapa rekod. Rekod masuk Majlis Sukan Universiti Malaysia. Contohnya saudara Kilian Ung Chi Huang daripada fakulti kita yang telah berjaya meraih 5 pingat emas, 4 pingat perak, 3 pingat gangsa dan memecahkan 2 rekod dalam acara renang. Eloklah pun kan kita pun ada maksudnya tidak sia-sia lah. Ya, UPSI membina yang kolam renang dan juga banyak kemudahan-kemudahan yang lain tu, dan juga acara chess dan softball. Ini antaranya, bukan yang 3 saja, Nazar. Ramai lagi yang telah berjaya dan aktif di dalam bidang sukan, mengharumkan nama UPSI, mengharumkan nama negara. InsyaAllah nanti kita harap boleh pergi ke peringkat antarabangsa lah juga, dan ianya adalah daripada Fakulti Sains dan Matematik, kan? InsyaAllah. Baik, selain daripada itu, saya sangat juga berbangga apabila dikatakan UPSI adalah satu-satunya universiti awam di Malaysia yang terlibat di dalam apa yang kita panggil sebagai International Student Exchange Program. Ya, yang mana telah pun berlangsung agak lama. Contohnya daripada tahun 2012 kita telah pun menerima ramai pelajar daripada luar negara, dan kita hantar juga pelajar-pelajar kita selama 1 semester menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di universiti-universiti di luar negara. Contohnya di Agnes Scott, di Western Carolina University, Southern Indiana University, dan banyak lagi negara-negara yang lain dah. Dan saya rasa ini adalah salah satu juga kelebihan kita dan juga pengalaman yang bukan semua orang merasakan, Nazar, kan, but at least bila mereka berada di luar sana, mereka tahu bagaimanakah cara ataupun pengajaran pembelajaran yang diikuti oleh rakan-rakan mereka di luar negara, dan bila balik ke UPSI berkongsi pengalaman mereka tu bersama dengan rakan-rakan yang lain lah. Okey, di samping itu juga tidak sahaja terlibat dengan ISEP, tetapi kita juga pernah terlibat dan akan berterusan penlibatan ini untuk menghantar pelajar-pelajar kita yang akan menjalani latihan mengajar dan juga mungkin latihan industri ke luar negara. Sebab bagi saya latihan mengajar itu adalah salah satu orang kata perkara yang wajib apabila nak menjadi guru tu, Nazar. Mestilah orang kata ada platform untuk berlatih. Macam doktor pun dia ada, doktor perubatan pun dia ada masa yang dia perlu buat latihan. Lokum bukan? Bukan lokum. Lokum bila dah habis. Praktikalnya. Praktikalnya di hospital. Dan pelajar-pelajar kita akan menjalani praktikal di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Kita juga menghantar pelajar kita practical teaching di sekolah antarabangsa, sekolah swasta, dan juga ada di luar negara. Okay. Saya ada perasan tadi berkenaan dengan kemudahan makmal. Saya dengar-dengar ada peralatan makmal di fakulti kita ni bernilai jutaan ringgit tu. Saya pun terkejut juga, jutaan ringgit macam mana nak maintainnya, satu hal juga tu. Kan apa lagi kemudahan makmal yang kita ada, dan macam mana dia adakah satunya ekosistem makmal tu sendiri di fakulti kita ni tu? Macam mana tu? Baik, macam betul lah tadi Nazar kata tu, kita juga memang kita bukan universiti penyelidikan, tetapi kita tidak juga kurang hebatnya dari segi
peralatan-peralatan makmal yang mencecah jutaan-jutaan ringgit. Selain daripada itu, sebagai institusi pendidikan, kita mahu bahawa graduan-graduan kita yang pergi ke sekolah itu tadi mahir dalam pelbagai perkara. Contoh saya ambil satulah. Okey, sebelum itu kita nyatakan apakah fasiliti makmal selain daripada yang peralatan pendidikan. Kita ada lebih kurang 49 makmal pengajaran dan pembelajaran, kita ada 51 makmal penyelidikan. 51 di Fakulti Sains dan Matematik saja, Cik Nazar dan juga Dr. Lisa. 3 buah bengkel khasnya untuk Jabatan Fizik, 9 bilik instrumen yang itu yang tadi Cik Nazar kata jutaan ringgit. Ya, bukan 1-2, banyak juga, dan juga fasiliti-fasiliti khusus. Jadi kita lihat apakah yang dikatakan sebagai fasiliti khusus adalah salah satunya ingin saya nyatakan tentang bengkel tiup kaca. Mungkin kita kata kalau tiup kaca ni selalunya kita libatkan dengan barang-barang perhiasan, kan? Vas yang cantik dan sebagainya. Tapi di UPSI kita lebih tekankan kepada pendidikan yang mana biasalah Cik Nazar, bila kita bila di sekolah tu kita pun dulu nakal-nakal ni berlari sana sini dalam makmal, terlanggar bika, terlanggar test tube pecah dan sebagainya. Menangis cikgu tu kan, kat mana nak cari ganti ni, kan? Jadi sebenarnya di UPSI kita ada bengkel tube kaca, dan salah satu subjek yang mereka kena ikuti adalah melibatkan meniup kaca. Meniup kaca bukan meniup untuk jadi vas ataupun bunga-bunga hiasan, tetapi adalah bengkel tiup kaca untuk membentuk ataupun membuat test tube, tabung uji, mungkin rod kaca. Of course lah bukan radar-radar yang besar-besar, tetapi yang kita rasa selalu pecah, selalu rosak di makmal sekolah. Jadi graduan kita memang mahirlah di dalam perkara tersebut, dan insya-Allah, dan kita juga membuka ruang kepada sekolah-sekolah berhampiran, mungkin di sekolah-sekolah yang merata tempat lah, sekiranya ada masalah tentang test tube banyak yang pecah, rod kaca ataupun mungkin beaker ke, boleh datang ke UPSI dan kita akan bantu mereka lah dari segi itu. Kita juga ada, selain daripada Museum Zoologi tadi, kita ada Smart Classroom. Smart Classroom ni saya boleh katakan smart lab lah, yang mana itulah bila kita cakap pasal COVID, semua kita kelang kabut kan, online teaching, online learning. Sebenarnya FSM telah lama bersedia. Sebab di Smart Classroom ni memang kita binakan khas untuk orang kata remote teaching and learning, yang mana katakanlah satu hari pelajar terpaksa kembali ke kampung halaman, contohnya di Sabah lah. Ya, dan terpaksa kalau tidak ada kemudahan internet dan remote learning dan sebagainya, memang pelajar tersebut akan ketinggalan lah dari segi pembelajaran. Tetapi melalui Smart Classroom ini, tak kira di mana anda berada, boleh sentiasa mengikuti kuliah, boleh sentiasa mengikuti amali. Bukan sahaja mendengar kuliah, tetapi sama-sama menjalankan amali daripada jauh. Bersifat interaktif, maksudnya sama-sama dengan rakan-rakan yang ada di Smart Lab itu menjalankan amali, berinteraksi dengan pensyarah dan sebagainya. Itu adalah Smart Classroom kita. Dan kita juga mempunyai herbarium, iaitu koleksi-koleksi tumbuhan. Ada yang tumbuhan-tumbuhan nadir, ada yang tumbuhan-tumbuhan yang memang jarang kita jumpai di Perak ini khususnya. Kita juga ada apa yang kita katakan satu kumpulan fikir, iaitu Physics Kit Instrumentation and Research Group, yang mana kumpulan ini membantu ataupun sering membina kit-kit amali yang sebenarnya bila di sekolah tu terlalu mahal. Contohnya ada peralatan makmal di sekolah yang diperlukan berharga ribuan ringgit. Saya rasa tidak semua sekolah yang mampu untuk sering untuk menyediakan semua. Ada tu ada, tapi mungkin satu ataupun dua. Tapi di sini fikir sentiasa membantu sekolah-sekolah membina peralatan makmal yang murah harganya dan mengikut silibus
memiliki SSM sekarang, dan melalui SIG STEM itu tadi mereka pergi ke sekolah-sekolah membawa peralatan makmal tersebut dan menjalankan aktiviti-aktiviti makmal di sekolah-sekolah lah. Itu kita fikir di UPSI. Saya rasa setakat ini adalah antara yang saya boleh katakan apakah yang ada di FSM lah. Cik Nazar. Kalau saya meletakkan diri saya lah sebagai ibu bapa ya rekan, saya rasa universiti ini berjaya menyediakan kemudahan, fasiliti yang terbaik untuk pelajar-pelajar ini. Dan saya ucap tahniah kepada rekan sendiri atas kemudahan-kemudahan yang disediakan di Fakulti Sains dan Matematik dan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan di peringkat fakulti dan juga peringkat universiti. Ya, ada lagi Nazar. Ini sebenarnya sebahagian. Kalau nak tahu lebih banyak lagi, jom mau masuk ke UPSI, terutamanya di Fakulti Sains dan Matematik. InsyaAllah. InsyaAllah. Dr. Lisa, saya nak beralih soalan kepada Dr. Lisa pula. Mungkin ada dalam kalangan kita di luar sana tu, anak-anak kita, adik-adik kita sedang menonton ni, dia orang tertanya-tanya apa program, apa bentuk kelulusan peringkat pengajian yang ditawarkan oleh Fakulti Sains dan Matematik UPSI. Silakan Dr. Okey. Terima kasih Tuan Moderator ya. Assalamualaikum semua adik-adik semua, ibu bapa yang sedang menyaksikan FB Live ni. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang STEM, tentang Fakulti Sains Matematik, di mana ia adalah kita punya niche fakulti kita adalah STEM Education ataupun pendidikan fizik. Di mana kita dalam program akademik kita integrasikan sains, teknologi, engineering dan matematik di dalam program-program akademik kita. Jadi jika adik-adik tengok dekat skrin tu, dapat tengok skrin kan, kita ada di sini apa yang kita tawarkan, program akademik yang ditawarkan. Kita ada 3 di peringkat diploma, kita ada 6 di peringkat ijazah dan masters dan PhD di peringkat seterusnya. Okey, jom kita tengok tentang diploma. Okey. Kita di sini khas buat adik-adik yang sedang menduduki SPM yang bakal berakhir pada Mac ni mesti tengah mencari-cari peluang belajar kan, terutamanya di program diploma. Di sinilah tempat yang terbaik untuk anda sambung belajar. Okey. Kita di sini kita ada 3 jenis diploma. Kalau adik tengok dekat skrin tu, kita ada 3 jenis diploma. Yang pertama ialah diploma sains, yang kedua adalah diploma sains matematik dan yang ketiga adalah diploma teknologi makmal. Jadi adik-adik boleh imbas QR code tu untuk mengetahui syarat kemasukan dengan lebih detail. Okey. Mesti nak tahu kan apa dia keunikan program diploma FSM kan? Okey. Pertama adalah pengajian dalam tempoh 2 tahun sahaja. Okey, iaitu 4 semester panjang dan 2 semester pendek. Yang kedua, adik-adik boleh menjadi feeder untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di FSM. Jadi apa dia feeder? Mesti nak tahu apa benda feeder ni Okey, feeder ni adalah bermaksud graduan diploma FSM mendapat special, dia ada keistimewaan untuk sambung pelajaran ke peringkat ijazah. Tetapi namun begitu, dia tertakluk kepada keputusan PNJK anda dan juga wajib lulus MATC. Tak boleh masuk-masuk itu sajalah, dia ada syarat-syarat jugalah. Tetapi insya-Allah tanpa interview. Okey, jadi syarat jika kita lihat di situ, macam mana nak masuk adik-adik yang tengah mencari tempat ni, cuba tengok syarat dekat skrin. Nombor 1, anda mestilah warga negara Malaysia. Okey. Yang kedua, memiliki SPM dengan 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. Okey. Jadi, ni kita pergi satu-satu program diploma. Okey, yang sedang adik-adik semua tengah tengok dekat skrin tu, jika adik-adik rasa minat sangat dengan fizik, kimia, biologi, matematik, dan rasa semua sama rata lah minat, ini adalah program yang adik-adik perlu masuk. Okey, iaitu cuba kita lihat dia punya kelayakan minimum. Nombor 1, mestilah memenuhi syarat Okey. Yang kedua, memenuhi syarat khas program. Matematik mestilah mendapat kepujian, sekurang-kurangnya kepujian ataupun grade C dalam SPM. Kemudian mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana satu mata pelajaran sama ada fizik, kimia ataupun biologi. Dan mendapat sekurang-kurangnya lulus dalam mana-mana satu mata pelajaran berikut pada peringkat SPM, sama ada matematik tambahan, pengajian kejuruteraan, lukisan kejuruteraan, pengajian kejuruteraan mekanikal atau pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dan bahasa Inggeris kena lulus. Wajib sekurang-kurangnya grade E.
Okey, jadi kita tengok prospek kerjaya jika adik-adik pilih program diploma sains. Okey, untuk maksudnya apa di prospek kerjaya? Kan mesti ada tanya prospek kerjaya tu apa kan? Prospek kerjaya adalah apa setelah anda menduduki program sains selama 2 tahun ni, apakah potensi kerjaya yang anda boleh ceburi? Pertama adalah penolong pegawai sains. Anda boleh menjadi penolong pegawai penyelidik, penolong pegawai kawalan mutu, juruteknik makmal, usahawan pembantu farmasi dan lain-lain lagi. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada program diploma sains matematik. Yang ni jika rasa kekuatan anda adalah matematik, yang minat sangat dengan matematik, ini adalah pilihan yang anda perlu masuk program diploma sains matematik. Cuba kita tengok syarat kemasukan minimum. Yang pertama mestilah memenuhi syarat am, okey. Yang kedua mestilah matematik, mesti sekurang-kurangnya grade C ataupun kepujian. Kemudian sekurang-kurangnya kepujian grade C dalam mana-mana satu fizik atau kimia ataupun biologi dan mesti lulus matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Jadi sebab ini matematik, matematik tambahan kena lulus, okey? Dan apakah prospek kerjaya anda? Ini mesti ramai juga nak tahu kan, dan nak ambil diploma ni apa, nak jadi apa? Okey, anda boleh berpotensi untuk menjadi pembantu pegawai pengurusan penyelidikan, pembantu pegawai pengurusan data, pembantu pegawai pentadbiran pejabat sama ada swasta ataupun awam. Anda boleh jadi pembantu pegawai pengurusan operasi, pembantu pegawai perangkaan dan lain-lain lagi. Maksudnya doktor, dia perlu penuhi syarat am dan juga syarat khas untuk bidang itu sendiri. Betul. Misalnya anak buah saya dia berminat dengan statistik. Apa lepas SPM apa yang sesuai untuk dia diploma di sini? Okey. Bila statistik dia salah satu cabang bagi matematik kan? Matematik. Diploma sains matematik. Ya, kan? Jadi bolehlah ambil matematik tu. Okey. Baik. Baiklah. Jadi kita terus kepada yang special. Yang ini adalah keistimewaan kami di mana kalau antara universiti awam hanya kami menawarkan program diploma teknologi makmal. Okey. Dan cuba kita tengok prospek kerjaya dulu baru kita tengok syarat kemasukan. Okey. Kita tengok prospek kerjaya yang anda boleh dapat setelah memegang ijazah diploma ni. Anda boleh menjadi penolong pegawai sains, penolong pegawai penyelidik, operator peralatan makmal, pembantu makmal, pembantu penyelidik dan sebagainya. Jadi mungkin kalau anda rasa menariklah kerjaya ni, mungkin inilah pilihan yang terbaik untuk anda. Cuba kita tengok syarat kemasukan. Nombor 1 mestilah memenuhi syarat am. Yang kedua, matematik sekurang-kurangnya kepujian grade C dalam mata pelajaran matematik dan mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana satu mata pelajaran berikut, iaitu fizik atau kimia atau biologi atau sains tambahan dan bahasa Inggeris mesti lulus. Okey, pada peringkat SPM. Okey. Jadi mungkin adik-adik yang sedang mencari tempat diploma dapat gambaran tentang diploma. Sekali lagi, FSM ada 3 jenis diploma ya. Jadi macam tadilah diterangkan. Okey, sekarang ni kepada adik-adik yang STPM, yang ada STPM, ada matrikulasi asasi diploma, nak masuk pada FSM pula. Macam mana agaknya kan? Okey, siapakah yang boleh masuk? Yang pertama, jika nak masuk FSM UPSI, anda hendaklah pertama sekali adalah mestilah beraliran sains. Itu memang kenalah sebab masuk fakulti sains mesti berasal daripada aliran sains. Okey. Jadi di sini saya akan singkatkan program ijazah sarjana muda. Saya akan panggil selepas ini ISMP. Okey, jadi di sini kita ada 6 ISMP, ISMP Biologi, ISMP Fizik, ISMP Kimia, ISMP Matematik, ISMP Sains dan ISM Sains Matematik dengan Pendidikan. Jadi bagi adik-adik yang ada semua STPM matrikulasi diploma ni yang nak masuk ni, lepas ni tengok slot lepas ni. Lepas ni slot ni adalah bersama ketua jabatan kan? Betul. Ketua moderator. Jadi mungkin kalau yang minat matematik contohnya kan, apa ya dalam matematik? Tunggu slot dengan ketua jabatan matematik dan seterusnya. Itu sajalah ya. Belum lagi. Okey, maafkan saya tertinggal ya. Okey. Jadinya dia punya syarat kemasukan. Yang ni kalau adik-adik tadi nak tahu syarat kemasukan, yang pertama mesti lulus SPM dengan grade C dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu kertas Julai dan lulus sejarah. Ni syarat am. Syarat khas ketua jabatan akan terangkan nanti.
Tapi jika adik tengah intai-intai, lulus tak syarat kemasukan? Kalau semua lulus, okey, tunggu nanti Okey, yang kedua STPM. Bagi yang memegang STPM, mesti mendapat PNCK 2.0 minimum. Kan? Dan grade C pengajian am dan grade C dalam 2 mata pelajaran lain. Bagi yang matrikulasi ataupun asasi dengan PNCK 2.0 minimum, dan jika anda ada pemegang diploma, PNCK 2.50. Lepas tu MUAT jangan lupa ya, Cik Nazar kan. MUAT kena juga. ada. MUAT anda mestilah band 2, band 2 dan ke atas. Dan dia lain sikitlah daripada program lain di FSM, di UPSI, sebab ada syarat tambahan bagi program pendidikan. Bagi program pendidikan, anda mestilah berumur tidak melebihi 30 tahun semasa memohon dan lulus matematik dalam peperiksaan SPM. Okey. Okey, jadi kita tengok pula ya, apakah prospek kerjaya. Sudah tentulah anda boleh menjadi guru kerana anda mempunyai lesen. Sekarang kita boleh panggil lesen lah kan, lesen untuk jadi cikgu kan. Dari dalam bidang kimia, fizik, biologi, sains, matematik dan mana-mana minor yang sebab bila dimasuk sini anda boleh pilih minor kan. Jadi anda boleh jadi guru dalam bidang minor tersebut. Dan anda juga boleh menjadi pensyarah, tutor sekolah, college, di mana kan FSM telah melahirkan banyak graduan yang dah pergi mengajar di banyak sekolah antarabangsa, swasta dan sebagainya. Okey, itu sajalah. Saya harap adik-adik dah dapat gambaran tentang diploma dan ISMP. Okey, Cik Nazar? Okey. Itu saja. Terima kasih banyak Dr. Lisa. Jadi anak-anak, adik-adik di luar sana, kita telah dengar program diploma dan juga pengenalan ringkas berkenaan dengan program ijazah sarjana muda pendidikan di Fakulti Sains dan Matematik. Kita akan bersama dengan ketua jabatan selepas ini. So kita berhenti slot pertama kita di sini dan saya akan tampilkan kembali dekan dan juga timbalan dekan pada slot yang akhir nanti untuk kita share tips-tips temuduga dan juga Maxi. Saya tak pasti apa itu Maxi, medical apa tak, nanti kita akan dapat kena pasti nanti selepas ini nanti slot yang terakhir. Jadi kita berhenti seketika dan saya akan tampilkan kemudian Ketua Jabatan Biologi dan juga Ketua Jabatan Fizik untuk bersama dengan anda. Kita jumpa selepas ini. InsyaAllah. Tadi Lisa kata yang niche STEM education tu ataupun pendidikan fizik. Okey ke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan slot yang kedua, sesi FB Live anjuran BKPA bahagian kemasukan pelajar IPTA, dan kita bersama-sama dengan Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris pada minggu ini. Baik, tadi kita dah dengar kita telah bersama dengan Dekan Fakulti dan juga Timbalan Dekan Akademik di Fakulti Sains dan Matematik. Slot yang kedua ini kita bawa bersama Ketua Jabatan. Di sebelah kanan saya, Ketua Jabatan Biologi, Dr. Alin Tawang. Apa khabar, Dr.? Alhamdulillah. Sebelah kiri saya, Dr. Izan Rosyawati binti Mustafa, Ketua Jabatan bagi Jabatan Fizik. Apa khabar, Dr.? Baik. Baik, Alhamdulillah. So, kita sama-sama kita bantu adik-adik kita, anak-anak kita pada pagi ini untuk lebih kenal dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, khususnya Fakulti Sains dan Matematik. Baik, saya nak tanya pada Dr. Alin dulu. Apa yang Jabatan Biologi ada untuk ditawarkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita di luar sana? Silakan, Dr. Terima kasih Encik Nazar. Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan juga anak-anak yang sedang menonton FB Live ni. Okey, untuk izinkan saya dululah memperkenalkan Jabatan Biologi. Jabatan Biologi kami mempunyai 30 orang pensyarah yang berpengalaman dalam pelbagai subdisiplin biologi. Juga mempunyai 9 orang penolong pegawai sains yang sememangnya berpengalaman dan berkemahiran tinggi dalam kerja-kerja di makmal dan juga kerja-kerja di lapangan. Dan selain itu, kita juga mempunyai seorang penolong kurator Museum Zoologi seperti yang telah dikatakan oleh Dekan tadi, Dekan FSM, yang mana penolong kurator ni dia kerjanya ialah untuk dia berfungsi untuk menyelaras segala aktiviti-aktiviti di museum. Now, untuk program yang ditawarkan kalau di Jabatan Biologi sudah semestinya penawaran program kami iaitu ISMP Biology. Dan kami juga dipertanggungjawabkan untuk menyelaras satu lagi program iaitu program ISMP Science. Jadi apa beza antara duanya ni? Kalau anak-anak di luar sana berminat deal dengan ataupun mempunyai jiwa yang menyukai alam kehidupan, living organism, benda-benda hidup, benda-benda berkaitan dengan alam sekitar, dan sebagainya, maka ISMP Biology itu adalah yang paling sesuai. Dan sekiranya ada juga anak-anak yang dia akan menyatakan bahawa dia bukanlah minatnya habis kepada bio. Dia minat bio, dia juga minat kimia, dia juga minat fizik. Lepas tu dia juga minat nombor-nombor, matematik. So dia tak boleh nak lepas mana satu. Sesuainya ISMP Science. Di Science tu dia akan belajar semua. So tidak bermaksud dekat sini takut ada salah tanggapan bila belajar bio tu dia terlalu bio langsung tak belajar matematik, kimia, fizik dan sebagainya. Tidak. Di bio memang kita katakan ISMP Biology, kontennya akan berat kepada biologi, tetapi anak-anak nanti yang akan ambil ISMP Biology ni masih perlu belajar sedikit kimia, fizik, matematik. Jadi dia seimbanglah. Ya. So untuk kemasukan, jadi sekiranya dah ada pilihan di hati yang mana satu nak pilih, maka seperti biasa kita ada syarat-syarat kemasukan. Jadi selain daripada syarat umum, kita ada syarat khas. Syarat khas untuk ISMP ni selalunya kalau kita lihat di paparan skrin, kita ada 3 laluan lah, daripada laluan STPM, matrikulasi dan juga diploma. So sekiranya untuk STPM dan matrikulasi, sebaik-baiknya untuk SPM kita masih melihat juga result SPM. Untuk matematik perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C untuk STPM matrikulasi. Dan kemudian bagi keputusan untuk STPM perlu mendapat, sebab nak ambil bio kan, perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C untuk biologi dan mana-mana satu daripada kursus fizik, kimia, matematik dan matematik tambahan. Sama juga seperti matrikulasi, matrikulasi juga perlu mendapat grade C untuk biologi dan mana-mana satulah kursus yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk diploma, diploma kita lihat kepada keputusan PNGK. So PNGK paling minimum ialah 2.50. So kalau 2.51 tu ada boleh mohonlah. 2.50 tu ialah yang minimum yang kita dah tetapkan.
Yang mana untuk diploma ni dia perlu daripada bidang-bidang yang berikutlah yang tertera, ya, daripada diploma sains, diploma teknologi makmal, diploma matematik ataupun daripada diploma pertanian. Untuk ISMP Sains, nah kalau berminat, anak-anak berminat untuk ISMP Sains pula, syarat kemasukan sama sahaja seperti ISMP Biology, cuma untuk sains ni kita tidak khususkan biology. Maksudnya mana-mana grade C untuk 2 subjek yang tertera, dia boleh pilih sama ada biology, fizik, kimia, matematik dan matematik tambahan. Okey. Syarat untuk diploma adalah sama seperti syarat untuk ISMP Biology. Dan kemudian daripada situ, selain itu, anak-anak juga perlu lulus MATC, ya, lulus temuduga yang berkaitan sekiranya ada, dan MUET. Keputusan MUET perlulah paling minimum result yang kita terima ialah band 2 ataupun tahap 2. Minimum. Minimum. Okey, baik. Itu je lah. Okey. Selain daripada itu, Doktor, apakah kelebihan ataupun keunikan yang ada di Jabatan Biologi, Fakulti Sains dan Matematik untuk Doktor kongsikan dengan pendengar kita yang berada pada pagi ini? Silakan, Doktor. Okey, di biologi, saya rasa untuk merentas 4 jabatan pun sama sahaja sebenarnya kelebihan tu. Kita mereka bentuk kita punya program, kurikulum kita supaya dia adalah merupakan kerangka pembelajaran sepanjang hayat. Jadi di sini kita terapkan kepelbagaian PDP, ya. Kepelbagaian PDP yang terkini, kita juga terapkan penerapan STEM, ya, untuk para pelajar, yang mana di sini kita akan berikan para pelajar kita nilai tambahan lah, sebab tu seperti yang Dekan FSM ada nyatakan, kita ada kerja lapangan, kita ada kerja makmal, kita juga ada latihan mengajar, kita juga ada PPG. PPG ni program perantis guru. Ini 2 program tadi, program perantis guru dan latihan mengajar adalah 2 program yang memang diolah untuk melatih para pelajar kita untuk bersedia menjadi guru pada masa hadapan lah. So olahan ini adalah untuk memastikan kita dapat memaksimalkan perkembangan potensi pelajar, ya, dan juga harapan kita ialah di akhir nanti anak-anak yang kita lahirkan ini, ya, daripada program-program kita ni adalah graduan yang kalis masa hadapan. Yang boleh, orang kata, diberi apa sahaja, mereka boleh melaluinya dengan baiklah. Okey. Kalau macam saya personally, saya memenuhi syarat untuk mengikuti bidang sains, pendidikan sains ini. Tapi pada masa yang sama, saya juga ada bakat saya yang tersembunyi. Saya ada bakat melukis misalnya. Dan saya tak nak bakat saya hilang begitu saja. Tapi saya nak sains tu juga. Pada masa yang sama, saya tak nak bakat melukis saya hilang. Macam mana tu, Doktor? Macam mana dengan bakat-bakat pelajar-pelajar kita di luar sana tu? Oh, jangan risau Encik Nazar, jangan risau. Ya. Kalau tengok dekat layaran, dekat paparan skrin anak-anak, Encik Nazar juga, kita lihat dekat struktur program. Now, struktur program kita di UPSI, kita ada kursus meja. Kursus meja ni untuk para pelajar mempelajari bidang yang memang dia nak lah. Kalau macam biologi, kita ada alam sekitar, bioteknologi, genetik. Ya, kemudian kita ada kursus universiti. Kita tak tinggalkan kursus universiti. Itu adalah wajib, di mana pelajar akan didedahkan budaya keusahawanan. Pelajar juga didedahkan kepada komunikasi, skill berkomunikasi. Dan of course seperti yang tadi saya katakan, kursus profesional pendidikan dan juga latihan mengajar. Yang ni memang untuk kita nak latih para pelajar kita supaya bila keluar nanti, dia dah lengkap pakejnya. Dan yang paling akhir tu kita ada kursus minor dan elektif. So kursus minor dan elektif ni adalah kursus yang mana pelajar boleh ambil di luar bidang. Walaupun totally bidang yang berbeza? Totally bidang berbeza. Kalau dia minat melukis, ambillah lukis. Kalau minat geografi, ambillah geografi. Kalau minat menari, minat berlakon, teater, boleh ambil, tak ada masalah. Sebab tu kita ada kursus minor, kita ada kursus elektif. Ini adalah untuk memberi apa yang orang katakan added value Nilai kepada tambah. pelajar tadi. Tambahan kepada para pelajar nanti supaya dia bukan setakat untuk bidang konten sahaja. Seperti kita tak naklah seperti orang selalu cakap kan, orang sains ni bila belajar dia masuk bilik kuliah keluar dah. Masuk bilik kuliah keluar dah. Kita tak nak macam tu. Jadi bila dia masuk bilik kuliah dia keluar, dalam masa yang sama dia juga boleh menikmati hidup. Macam tu. So memang dibolehkan, tidak ada masalah. Saya yakin bidang fizik juga begitu juga ya, Dr. Izan. Ya. Sama juga ya. So anak-anak, adik-adik di luar sana jangan risau. Kita boleh pelajari bidang yang kita suka. Pada masa yang sama, kita punya hobi, kita punya kepakaran kita dalam bidang lain masih boleh kita bangunkan sepanjang pengajian di UPSI ini ya. Baik, saya ingin bertanya pada Dr. Izan.
macam tadi, apa yang Jabatan Fizik offer untuk pelajar-pelajar kita di luar sana? Terima kasih Tuan Moderator kita pagi ini, Encik Nazar. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi pada semua yang menonton, ibu bapa, anak-anak dan adik-adik yang dikasihi. Bercakap tentang fizik ni ya. Apa sebenarnya fizik ni Encik Nazar ya, dalam tanpa kita sedar sebenarnya dalam kehidupan seharian kita semua dipenuhi dengan konsep-konsep fizik yang kita boleh terangkan daripada perspektif fizik. Contohnya apa yang kita lihat, contohnya kalau fenomena kenapa hadirnya cahaya kilat sebelum hadirnya guru. Apa yang kita dengar, kekuatan bunyi ataupun kenyaringan bunyi, mungkin yang dihasilkan oleh permainan anak-anak ketika sepanjang PKP ni kan. Ataupun suara kita sendiri sedang kita bercakap ni, semua ini adalah konsep-konsep fizik ataupun bunyi yang dihasilkan oleh suara adalah bunyi bunyi di mana kita boleh terangkan daripada perspektif fizik, adakah dia sama ada daripada segi bagaimanakah suara itu boleh terhasil ataupun bagaimanakah suara itu boleh dinyaringkan, dikuatkan. Bukan itu saja dalam kehidupan seharian kita. Contohnya mungkin last weekend Cik Nazar ada kemas-kemas rumah ke kan, kena tolak perabot ke, tarik perabot ke kan. Mungkin kita ada rasa berbeza tak kalau kita tarik perabot tu atas permukaan yang kasar, contohnya kapet kan, ataupun atas permukaan yang licin. Mungkin kita ada rasa beza kan. Itu yang kita rasalah. Tapi daripada segi konsep ataupun daripada perspektif fizik, kita boleh terangkan apakah kaitan antara contohnya tenaga, kerja, konsep kat situ yang kita boleh terangkan melalui kaedah fizik. Selain daripada itu, fenomena-fenomena alam yang terjadi setiap hari kan, kejadian siang dan malam, kejadian ataupun air pasang surut, tak ketinggalan juga kalau berlakunya gerhana, tak terbatas ya dia hanya di permukaan bumi, fenomena yang berlaku di carakawala, susah tu perkataan tu nak sebut carakawala, juga boleh kita terangkan daripada perspektif fizik. Terasa macam seronoknya belajar fizik kan. Macam kita boleh terangkan semua ataupun kita boleh kaitkan semua dalam kehidupan seharian kita ni, sebab kadang-kadang kita tak sedar. Semua tu sebenarnya kita boleh kaitkan. Kalau kita boleh faham, kita boleh kaitkan dan juga kita boleh aplikasikan dalam kehidupan harian kita. Jadi semua tu didedahkan dalam ISMP Fizik. Ya, betul. Betul Encik Nazar. Menarik tu. Jadi kalau anak-anak di luar sana yang berminat untuk sambung belajar di Ijazah Sarjana Muda Kepujian dengan pendidikan ni dengan kod AT12, bagi lepasan STPM dan juga matrikulasi, syarat minimum anda adalah grade C ataupun kepujian dalam fizik tentunya, dan mana-mana kursus yang dipaparkan, dan itu wajib grade C dalam matematik pada peringkat SPM. Untuk anak-anak diploma ataupun yang setaraf, sekiranya anda memiliki PNGK 2.5 sama seperti biologi tadi Dr. Alin, syarat minimum kita adalah 2.5 dalam mana-mana diploma, contohnya diploma sains, diploma matematik, diploma teknologi makmal dan juga sebagainya seperti yang dipaparkan. Untuk struktur di ISMP Fizik ini, Encik Nazar, dia adalah struktur 4 tahun pengajian ataupun 8 semester, di mana ia dilengkapi ataupun telah terangkum di situ latihan mengajar dan juga PPG. So memang lengkaplah kan, yang memang struktur tu memang kita dah buat yang terbaik dan lengkap untuk anak-anak untuk menjurus ataupun fokus kepada kerjaya selepas belajar ISMP Fizik di UPSI, insyaAllah. Untuk program AT12, kita ada lihat kepada kursus-kursus teras, di mana kursus-kursus teras ni adalah kursus-kursus yang meliputi kursus-kursus bidang fizik. Contoh-contoh kursus menarik di dalam fizik mungkin astronomi, elektronik, fizik keadaan pepejal, optik, pengaturcaraan komputer, keilmuan dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, kita juga ada kursus profesional, iaitu kursus profesional pendidikan fizik lah. Itu tak ketinggalan. Untuk kursus minor dan juga kursus selektif seperti yang Dr. Alin dah terangkan tadi. Walaupun fizik ni kan kadang-kadang orang kata, belajar fizik ni macam, penatlah doktor, belajar fizik ni macam semua about fizik, semua about eksperimen, semua about kajian, rasa macam berat kan. Maka anak-anak yang rasa macam nak ringan sikit, boleh ambil minor-minor yang tak berkaitan dengan fizik. Contohnya kalau nak ambil minor pengajian awal kanak-kanak, nak ambil minor sejarah, minor geografi, even kalau kita nak ambil minor muzik pun boleh. Anak-anak, muzik ni kita nampak macam tak berkait dengan fizik, tapi sebenarnya muzik lah paling banyak kita boleh kaitkan dengan fizik. Contohnya kalau kita gunakan jenis tali yang kita gunakan, ketebalan tali ataupun ketegangan tali yang kita gunakan dalam piano, dalam violin tu Encik Nazar,
frekuensi yang dihasilkan juga yang menghasilkan frekuensi yang dihasilkan akan menyebabkan berlakunya rentak, dan semua tu kita boleh kaitkan dengan fizik. So kita nampak sebenarnya fizik ni seronoknya belajar fizik Ya, ya, betul. Dia macam boleh sinergikan antara dua bidang yang berbeza tu, bagaimana ianya saling berkait kan, betul kan? Menarik betul. sekali. Mungkin Dr. boleh share dengan pendengar kita di luar sana. Kenapa dia orang mesti pilih jabatan fizik, mesti datang sini dan ikuti ISMP fizik di jabatan doktor ni? Itulah yang saya katakan tadi kan, kalau kita dapat menghayati sebenarnya kan ilmu sains fizik ni dalam kehidupan harian kita, kita rasa macam jatuh cinta dengan fizik kan. Jadi anak-anak jangan tunggu lagi, jomlah kita sambung belajar di FSM UPSI, kerana kan di sini kita dilengkapi dengan tenaga pengajar yang berkelayakan PhD dan berdedikasi. Selain itu juga kita juga dilengkapi dengan ataupun disokong dengan staf sokongan yang terdiri daripada penolong pegawai sains dan juga penolong juruteknik mekanikal. Tadi kan kita ada bengkel mekanikal di jabatan fizik untuk membantu kita dalam proses pengajian sepanjang pengajian 4 tahun di UPSI. Tak ketinggalan, kita ada sistem, ibu bapa jangan risau kita ada sistem pemantauan mentor-menti di mana pensyarah akan membantu semua anak-anak ni di dalam proses bagaimana nak memilih minor, ataupun mereka ada beberapa kemusykilan ataupun pertanyaan tak terbatas pada akademik. Sekiranya mereka ada masalah tentang mungkin masalah kewangan ke, masalah stres ke, masalah doktor apa saya nak buat ni, saya tak boleh buat macam ni, semua kita boleh refer kepada PA. Dengan harapan kita supaya belajar fizik ni taklah nampak seperti macam bosannya belajar fizik, penatnya belajar fizik. Fizik ni sebenarnya kalau nampak memang fizik is fun lah Encik Nazar Betul. So maksudnya sistem support system yang ada di jabatan dan juga di fakulti sangat bagus doktor ya. Betul. Universiti sediakan satu infrastruktur yang begitu baik sekali. Betul. Dan di peringkat fakulti kita, di peringkat jabatan kita ni, kita ada support system mentor-menti yang begitu mantap dalam kalangan pensyarah kita. Baik, terima kasih banyak Dr. Alin dan juga Dr. Izan. Pada anda di luar sana, adik-adik, anak-anak di luar sana, kita berhenti dulu untuk sesi yang kedua ini. Kita akan sambung selepas ini dengan jabatan kimia dan juga jabatan matematik. Nantikan apa yang jabatan kimia ada untuk tawarkan dan apa yang jabatan matematik akan kongsikan bersama dengan kita. Jadi teruskan share, follow dan like FB Live BKPA ini dan juga FB Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga FB Fakulti Sains dan Matematik. Kita jumpa lagi selepas ini.
Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua yang masih bersama-sama dengan kita pada slot FB Live BKPA bahagian kemasukan pelajar IPTA. Pada minggu ini kita bersama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan pada slot yang ketiga ini saya tampilkan pada anda Ketua Jabatan Matematik sebelah kanan saya, Profesor Madya Dr. Faizan Nizamli bin Abdullah. Apa khabar, Dr.? Alhamdulillah. Dan sebelah kiri saya Dr. Yusnita Juahe, Ketua Jabatan Kimia. Apa khabar, Dr.? Baik. Alhamdulillah. Baik. Teruskan pada yang di luar sana untuk share, follow dan like FB page kita pada pagi ini. Saya ingin bertanya pada Dr. Yusnita, apa yang Jabatan Kimia ada untuk ditawarkan kepada bakal-bakal pelajar kita di luar sana? Okay, terima kasih Cik Nazar selaku Tuan Moderator. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada khususnya kepada penonton di luar sana. Mungkin bersama-sama kita sekarang ni adalah adik-adik, anak-anak kan, dan juga mungkin bertemankan daripada ibu bapa. Yeah. Jadi giliran untuk Jabatan Kimia untuk memperkenalkan. Sebelum itu saya adalah Ketua Jabatan Kimia dan juga sebenarnya wakil kepada warga jabatan, sangat mengalu-alukan kepada adik-adik dan juga anak-anak di sana untuk orang kata menyahut cabaran dengan mengikuti salah satu program kami. So nama program di Jabatan Kimia itu seperti yang tertera di skrin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kimia dengan kemujian. Dengan kepujian Cik Nazar. Okey. So saya rasa ramai adik-adik dan juga anak-anak di luar sana yang sangat teruja. Jadi insya-Allah sebenarnya program ini mampu merealisasikan impian mereka menjadi seorang guru kimia ataupun tenaga pengajar. Sebab mungkin mereka mempunyai idola tersendiri, Cik Nazar. Mungkin dulu dia ada guru-guru kimia yang sangat hebat, so mungkin dia pun akan mengambil alih tugas itu. So sebelum itu anda semua perlulah meneroka ilmu sains kimia ini. Maksudnya untuk memantapkan dari segi ilmu dan juga kemahiran. So 6 tunjang utama dalam maksudnya untuk yang subjek-subjek di Jabatan Kimia. Yang pertamanya adalah pendidikan kimia itu sendiri, kemudian kimia polimer, kimia analisis, kimia organik, kimia tak organik, dan juga kimia fizikal. Okay. Cik Nazar, apa kata kita terus masuk kepada syarat-syarat khas? Boleh. Seperti mana yang telah diberitahu oleh yang berbahagia TDA kita tadi, yang itu adalah berkenaan dengan syarat khusus. Apa kita kata syarat umum tadi. Tetapi yang ini adalah untuk syarat khusus. So sekiranya anda merupakan maksud saya berkelayakan sama ada STPM, matrikulasi ataupun diploma, anda layak untuk mengikuti program ini. So kita lihat dulu kepada STPM dan juga matrikulasi. Seperti paparan pada skrin kita akan lihat di situ. Grade C bagi khususnya untuk yang subjek kimia lah. Okay, kemudian di situ perlu juga selain daripada yang subjek kimia itu, pada mana-mana salah satu subjek antaranya biologi, fizik ataupun matematik. So sama maksudnya STPM dengan matrikulasi itu sama. Dan satu lagi yang dikenakan syarat juga adalah dan grade C bagi subjek matematik SPM. Okey, kemudian kita merujuk kepada kelayakan mungkin adik-adik di sana ramai yang adalah lepasan diploma. Okey, apakah dia diploma yang berkaitan? Antaranya adalah sains, matematik, teknologi makmal dan sebagainya. Okey, tetapi syaratnya memang telah diletakkan sekurang-kurangnya PNGK mesti 2.50. So tentulah yang syarat-syarat itu juga tertakluk kepada dia lulus kepada MATC dan juga yang dinyatakan tadi adalah MUIT sekurang-kurangnya band 2 ke atas. 2 dan ke atas lah maksudnya. Cik Nazar, saya rasa jelaslah yang tentang jelas. Syarat khusus tadi. Jadi doktor, kalau tanya saya lah saya sebagai bukan pelajar di bidang sains kimia ni,
kimia ni dua benda je pada saya. Susah dan berbahaya. Jadi apa macam mana doktor boleh maklumkan kepada pendengar kita di luar sana bahawa fakulti kita ni menyediakan kawalan macam mana dari segi keselamatannya, dari segi kekuatannya di jabatan, apa yang boleh bantu untuk pelajar-pelajar kita ni berasa mengikuti pengajian kita dengan selamat dan berkeyakinan untuk menghabiskan pengajian di sini. Okey, baik. Saya faham macam mana Cik Nazar berasa kimia itu susah. Saya pun kalau meletakkan diri dalam Cik Nazar, mungkin saya pun rasa susah kan. Tetapi kita yakin insya-Allah dengan adanya program ini. Kenapa kita kata program ini adalah mantap? Sebabnya dia adalah seiring dengan kehendak revolusi industri kita 4.0. Di mana maksudnya di sini struktur program yang dilaksana ataupun diacu adalah mengikut kehendak yang tadi itu. Dan kita di sini tentunya dipantau ketat oleh unit dan juga pihak yang bertanggungjawab di UPSI, antaranya ialah misalnya BHCA itu sendiri, PPA, BPK dan sebagainya. Okay, so yang ini adalah kalau kita melihat kepada bagaimana mantapnya struktur program kami terdiri daripada kursus profesional pendidikan. Okay, yang itu adalah untuk melengkapkan sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan nanti. Okay, kemudian kursus-kursus meja kimia. Yang slide yang sebelum tadi pun telah dinyatakan kan, yang tunjang utama tadi. Okey, kemudian juga kalau kita melihat kepada tiada batasan pun, maksudnya selain dia meneroka sains kimia itu, mereka diberi pilihan, tiada batasan untuk memilih minor mereka. Sama ada di dalam fakulti kita sendiri, misalnya boleh memilih biologi, boleh memilih fizik dan juga matematik. Tetapi sekiranya ingin kepada bidang-bidang lain di luar fakulti pun boleh, tetapi of course lah dia akan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fakulti berkenaan. Bersama juga ada khusus universiti Cik Nazar, dan juga tentang yang kita rasa kimia itu susah kan Cik Nazar. Mungkinlah Dr. Faizal mungkin ada pengalaman dulu kan, masa kita dulu masa muda-muda kan, Dr. Faizal? Ada. So maksudnya bila kita belajar kimia tu, setuju tak dengan saya? Kalau guru tu dapat mengaitkan kimia itu dengan fenomena di luar sana, dengan alam semula jadi kita, dengan kita punya orang kata rutin harian kita, adalah itu lebih bermakna. Betul, Dr. Faizal? Betul. Jadi di sini kita melaksanakan maksudnya pembelajaran kita adalah seiring dengan kehendak yang itu Cik Nazan. Misalnya kalau kita diberi dua situasi contohnya kan Dr. Faizal, satu adalah pembentukan embun di waktu di waktu pagi contohnya. Satu lagi contohnya kalau kita contohnya inilah segelas susu tadi, kalau kita tinggalkan semalaman, esoknya dah basi, betul? Jadi persoalannya di mana? Adakah kedua-duanya melalui tindak balas kimia? Tidak. So yang melalui tindak balas kimia itu adalah susu yang telah ditinggalkan dia jadi basi tadi. Itu dia melalui tindak balas kimia. Kenapa? Sebab dia telah membentuk satu sebatian yang baru. So di sinilah orang kata pengalaman yang sebenar di mana mungkin pelajar-pelajar sebelum ini tak kira di STPM asasi ataupun SPM dulu, hanya terbatas ilmunya melihat buku secara teori. Mereka kenal, mereka tahu tentang pencemaran alam sekitar, logam-logam berat. Tetapi pembuktian itu di buku tidak adalah. Tapi bila dia masuk ke alam universiti, maksudnya pembelajaran itu lebih bermakna. Kenapa? Pembuktian itu boleh dibuktikan melalui kajian saintifik, melalui instrumen-instrumen yang berteknologi tinggi dan juga terkini. So kemudian itu ada di jabatan kami. So kemudian juga Cik Nazar, penolong pegawai sains kami juga adalah berkemahiran. Bukan setakat berpengetahuan tapi juga adalah berpengetahuan. Sama ada mengendalikan peralatan instrumen tadi, mereka juga mampu untuk mengendalikan makmal tiup kaca. So jangan terkejut Cik Nazar. Makmal kita ni adalah, maksudnya kita adalah di antara universiti yang
mampu menyediakan bengkel tiup kaca. So melalui pengalaman inilah pelajar-pelajar akan tahu jenis gas apa yang diguna, jenis bahan-bahan kaca yang diguna dan sebagainya. Kalau boleh saya tambahkan sedikit Cik Nazar, semasa pun tidak banyak. Satu lagi adalah bagaimana kita mendedahkan pelajar-pelajar berkomunikasi dengan komuniti ataupun masyarakat. Dalam program kami terdapat subjek, antaranya adalah subjek alam sekitar yang mana memberi peluang pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan juga kemahiran mereka untuk memenuhi kehendak komuniti. Itu yang saya rasa antara kekuatan dalam program kami. Okey. Terima kasih Dr. Yus. Menarik sekali Jabatan Kimia dan apa yang ada di Jabatan Kimia untuk ditawarkan kepada bakal pelajar-pelajar kita. Saya ingin beralih pada Dr. Faizal. Dr. Faizal, kita dah dengar sains, kita dah dengar biologi, kita dah dengar fizik dan sebentar tadi kimia pun kita dah dengar. Saya tengok kesemuanya itu ada elemen matematiknya. Kesemua syaratnya itu ada elemen matematiknya. Ada memerlukan pengetahuan ataupun kelulusan dalam bidang matematik. Jadi Dr. Faizal sebagai ketua jabatan di Jabatan Matematik, apa yang Jabatan Matematik ada untuk ditawarkan kepada bakal pelajar-pelajar kita di luar sana? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Encik Nazar. Okey, kita di Jabatan Matematik insya-Allah sehingga ke hari ini kita menawarkan dua program yang mana programnya adalah yang pertama Sarjana Muda Pendidikan Matematik dengan Kepujian. Ya, dan yang kedua ialah Sarjana Muda Sains Matematik dengan Pendidikan. Okey, oleh kerana hari ini merupakan hari yang mana kita diberi peluang untuk mempromosikan Jabatan Matematik khususnya dalam program-program untuk anak-anak kita. So elok benarlah saya memberitahu kenapa adik-adik, ibu bapa perlu memilih UPSI. Kerana kita di Jabatan Matematik insya-Allah akan menyediakan guru matematik yang orang kata hebatnya dari segi konten, kandungan, bukan saja mengajar setakat peringkat sekolah, namun guru-guru matematik yang dihasilkan oleh kami di UPSI ini boleh mengajar sehingga ke college university. Itu kelebihan guru kita. Bermaksud program yang kita tawarkan ini mempunyai kursus-kursus konten yang tinggi. Konten yang tinggi. Dia bukan macam kursus sarjana muda pendidikan yang biasa. Oleh kerana kita UPSI ini merupakan universiti pendidikan, kita mergekan konten dengan education. Makna dia kandungan dan juga pendidikan itu yang mana kita integrasikannya hingga kan pelajar yang kita keluarkan ini mampu mengajar hingga ke peringkat college university. Itu kelebihan dia. Itu kelebihan pelajar kita. Dan kita menawarkan dua program, yang mana program yang pertama yang saya sebut tadi, Sarjana Muda Pendidikan Matematik. Bermakna itu kita memang fokus kepada nak menjadikan pelajar kita ini guru, makna pendidik khusus kepada pengajaran matematik. Yang keduanya pula Sarjana Muda Sains Matematik dengan Pendidikan. Yang ini pun kita nak jadikan dia guru matematik, dan pada masa yang sama kalau dia tidak mahu menjadi guru matematik, dia boleh berkhidmat di sektor industri. Itu kelebihan dia pula. Bukan cikgu yang tu? Itu bukan cikgu. Maknanya dia boleh jadi cikgu. Yang kedua ni tadi, 1848 ni, boleh jadi cikgu. Dan pada masa yang sama, kalau dia tak mau jadi cikgu, dia boleh berkhidmat di sektor industri, contohnya di bank, di industri yang memerlukan ahli matematik. Kita menyediakan program ini. Makna dia, kedua-dua program ini, orang kata memang menjadi orang kata tarikan pelajar-pelajar, memang orang kata bila memohon program ini memang ramai. Memang ramai yang memohon. InsyaAllah program ini memang lakulah, senang cerita macam tu. So makna dia anak-anak kat luar sana pastikan bila memilih program ini anda yang terbaik.
Maknanya dia bila berjaya masuk di UPSI ni, insya-Allah anak-anak akan keluar menjadi pendidik yang hebat. Yang hebat. Competition mesti kuatnya tu. Ya, saingan memang hebatlah. So bermakna yang masuk ke program ni insya-Allah mereka yang hebat. Okey. Mereka yang hebat. Baik. Mungkin Doktor nak kongsikan dengan kita. Dalam kedua-dua program tadi ni, apa yang menariknya? Mungkin ada kursus-kursus special yang ada untuk kita offer Ya, kepada betul. kita? Macam contoh, saya bagi contoh. Kalau dia dari segi sarjana muda pendidikan matematik, maknanya jadi cikgu, guru. Maknanya konten kandungan yang diajar, kursus yang kita ajar ini, kita integratekan dia, kita integrasikan dia dengan teknologi. Teknologi yang terkini. Kita mempunyai pensyarah-pensyarah yang memang orang kata hebat dari segi teknologinya. Maknanya yang terkini. So bermakna pelajar-pelajar yang masuk ke sini insya-Allah akan didedahkan. Akan didedahkan dengan teknologi yang terkini, penggunaan terutama bila di saat ini yang mana kita sedang menghadapi PKP ni. So pensyarah-pensyarah kita akan mendedahkan pelajar-pelajar bagaimana penggunaan teknologi online ini. Okey. Ya. Begitu juga dengan sarjana muda sains matematik. Pelajar-pelajar akan didedahkan dengan cara-cara seperti pengatur caraan dalam pengiraan, kursus-kursus pengusulan seperti kita ada matematik gunaan, matematik tulen, statistik dan penyelidikan operasi akan kita dedahkan kepada pelajar kita supaya mereka ini orang kata memang boleh bekerja di industri insya-Allah. InsyaAllah. Cuma saya nak bagi tahu kat sini sebab ini mempromosi insya-Allah pensyarah kita yang ada di UPSI khususnya di Jabatan Matematik ni, mereka ini memang pakar dalam bidang masing-masing dan anak-anak kalau masuk ke Jabatan Matematik insya-Allah keluar akan menjadi orang yang hebat. Itu yang penting menjadi orang yang hebat. InsyaAllah. Saya dengar kita ada juga pensyarah antarabangsa ya Doktor ya? Ya, betul. Di Jabatan Matematik. Ya, betul. Kita ada setakat hari ini kita sudah ada 2 orang pensyarah antarabangsa insya-Allah. Mereka ini juga pakar dalam bidang masing-masing, pakar dalam bidang pendidikan dan juga pakar dalam bidang statistik lah. Itu mungkin satu suntikan yang berlainan. Ya, betul. Pada pelajar kita dalam menempuh pengajaran sebab dan pelajaran. seperti juga dengan jabatan-jabatan yang lain, Jabatan Matematik juga akan mendedahkan pelajar-pelajar seperti kursus-kursus program-program exchange. Sama. Cuma kat sini kita fokus lebih kepada penawaran kursus program. So bila pelajar anak-anak berjaya masuk sebagai pelajar UPSI insya-Allah banyaklah program yang boleh mereka ikuti. Bukan sekadar datang kuliah saja, mereka akan boleh pergi program exchange dan banyak perkara boleh dilakukan. Seperti jabatan yang lain tadilah. Cuma yang ini kita fokus kepada dapatkan tempat dulu insya-Allah. InsyaAllah bila dah masuk sini insya-Allah you will enjoy lah. Okay. Terima kasih Dr. Faizal. Dr. Yus, terima kasih banyak-banyak. Untuk anak-anak, adik-adik di luar sana, kita ada satu universiti yang bagus sekali. Infrastrukturnya sangat bagus. Kita ada fakulti yang sangat bagus, support system yang sangat bagus. Dan kita buka peluang pada pelajar-pelajar kita melalui pelbagai inisiatif dan juga aktiviti untuk pelajar turut serta dan juga membangun nilai diri, nilai tambah dalam diri masing-masing. Jadi kita, apa kata Dr. Faizal kepada bakal pelajar kita untuk datang kepada pelajar-pelajar nak jadi guru yang hebat, datanglah ke UPSI insya-Allah. InsyaAllah. Baik, untuk itu dulu slot kita yang ketiga ini kita berhenti seketika dan kita akan tampilkan semula yang berusaha dekan dan juga yang berusaha timbalan dekan akademik di atas pentas ini untuk kita kupas berkenaan dengan Medsi dan juga Temuduga. Jadi terima kasih pada panel-panel pada sesi yang ketiga ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Engkau dan aku maka berpadu, mewarnai
terpatri, megah terajui isi pendidikan negara. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita meneruskan lagi sesi perbincangan kita pada pagi ini. Untuk sesi yang terakhir ini, kita tampilkan semula yang berusaha Dekan, Dr. Hanizah Hanim, dan juga Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa, Dr. Farida Lisa, untuk kita sembang-sembang, untuk kita kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan Medsi dan juga tips-tips temuduga. Tadi saya ada dengar lagu tadi, Doktor. Lagu Cembalan Bersama. Itu lagu kita ke tu? Dia ada nilai komersial tu? Ya, lagu itu tadi adalah lagu yang dicipta oleh Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Kita yang buat sendiri? Ya, Fakulti Muzik? Fakulti Muzik. Menarik sekali. Ya. Okey. Jadi, pada anak-anak, adik-adik yang dihormati sekalian, kita akan kupas berkenaan dengan Medsi dan juga temuduga. Jadi apa itu Medsi yang sebenarnya, Doktor? Saya Medsi ni saya tak tahu. Ini medical terms ke, medical supply apa? Silakan, Doktor. Okey. Enlighten us. Okay. Terima kasih Tuan Moderator kita. Medsi ataupun singkatan kepada Malaysian Educators Selection Inventory. Itu Medsi, ya, Malaysian Educators Selection Inventory adalah satu, kita katakan, ujian untuk kita sebagai salah satu tapisan untuk memilih guru yang betul-betul, maksudnya calon-calon yang betul-betul boleh ataupun sesuai menjadi guru. Kita sebenarnya, Nazar, kita nak melahirkan guru-guru yang kalau boleh kita katakan role model lah. Okay. Maksudnya bila guru tu nanti bila dia nak mengajar katakanlah dia mengajar subjek biologi. Sebelum lagi guru tu sampai ke kelas, murid ni menunggu manalah cikgu Lisa ni tak sampai-sampai lagi. Kalau katalah batal kelas, alah sedihnya kenapa cikgu Lisa tak datang. Kita nak sampaikan pelajar-pelajar memang minat betul-betul untuk datang ke sekolah dan mendapatkan ilmu lah. Jadi salah satunya adalah melalui tapisan ini. Yang pertama sekali mestilah melalui ataupun menduduki ujian Medsi. Ya, ujian Medsi ni bukan bidang ujian akademik pun, Cik Nazar. Dia sebenarnya adalah lebih kepada nak melihat personality calon. Berdebar calon kita. Katanya barulah habis SPM, STPM, tiba-tiba nak kena Medsi ujian lagi pula. Bukan akademik lagi ya. Okay. Tapi kalau yang untuk diploma sains matematik dan juga diploma teknologi makmal tidak perlu menduduki ujian Medsi. Ujian Medsi ni adalah lebih kepada calon yang nak memasuki bidang pendidikan. Contohnya sahaja. Tadi, ijazah sarjana muda pendidikan sains, biologi, fizik dan juga kimia tadi tu perlu menduduki ujian Medsi. Dia lebih kepada melihat personality lah, Cik Nazam. Melihat minat kerjaya calon, melihat integriti calon, apa lagi? Melihat kecerdasan emosi ya. Okey. Ujian Medsi ini katakanlah
akan dipanggil ramai. Maksudnya katakanlah setiap universiti tu ataupun kita menawarkan, ya, KPT menawarkan pada tahun tersebut 1,000 tempat untuk ijazah sarjana muda pendidikan yang dalam bidang masing-masing lah. Yang akan dipanggil tak adalah 1,000 orang je, Cik Nazar. Kita akan panggil lebih ramai, 6 kali ganda daripada unjuran. Unjuran tu maksudnya berapa yang kita perlukan, berapa tempat kosong yang ada di dalam universiti tersebut. Jadi selalunya 6 kali ganda dan mereka akan menduduki. Dan mereka yang melepasi ujian maksi sahaja pula seterusnya akan melalui tapisan yang kedua. Iaitu ujian temuduga. Okey, bila lulus temuduga barulah akan ditawarkan. Ya, akan ditawarkan mengikut ranking lah, akademik pula. Kita lihat ranking akademik mereka, pencapaian akademik mereka pula, barulah ditawarkan mengikut bidang masing-masing. Macam mana ya kita nak tahu kita ni berjaya ke tidak? Ya, anak-anak jangan risau. Tapi kena selalulah melihat email yang dibuat melalui hebahan yang dibuat melalui web resmi universiti berkaitan. Katakanlah memohon UPSI, lihat web resmi UPSI. Ya, ada hebahan dan selalunya akan punya baiknya kita akan hebahkan melalui SMS, pesanan ringkas. Bukan kat WhatsApp ya, sebab kita nak melepasi semua peringkat. Maksudnya ada kawasan yang tidak mendapat capaian internet yang bagus, tapi mereka juga tidak ketinggalan, mereka juga boleh tahu melalui pesanan ringkas tu tadi, SMS. Jadi kena selalu semak lah. Ya, sebab kita tidak akan hantar surat dan sebagainya lambat. Jadi kita nak calon-calon kita sentiasa alert, selalu kena lihat SMS ataupun melayari web resmi universiti masing-masing. Okey. Jadi ujian medicine ni Doktor, macam mana format dia tu? Kena buat esei ke? Tak. Cerita pasal silakan. Dia adalah ujian yang mempunyai 96, lebih kurang 96 soalan dengan 280 item, tapi perlu dijawab dalam masa 1 jam. Itu yang perlu kecerdasan tu. Okey. Dia lebih pada yes or no. Macam tu lah kot je kan Doktor ya? Lebih kurang lah. Okey. Baik, saya ingin bertanya kepada Dr. Lisa. Saya dimaklumkan Dr. Lisa dan juga yang berusaha dekan juga adalah antara panel dalam temuduga ni ya. Jadi apa perkongsian yang Dr. Lisa boleh sampaikan kepada anak-anak kita di luar sana, tips-tips temuduga? Okay, terima kasih Tuan Moderator. Jadi alhamdulillah lah kami diberi kepercayaan untuk menjadi panel temuduga oleh pihak BHEA. Jadi sebelum tu Cik Nazar kita ada pesanan sikit ya, sebab sekarang ni kita ada dua situasi. Senang cerita ada dua situasi. Situasi pertama adalah situasi normal. Situasi normal adalah di mana adik-adik dipanggil ke pusat temuduga di UPSI di mana tiada COVID lah. Senang cerita tak ada COVID, kita panggil adik-adik ke UPSI dan kita face to face. Kita temuduga secara berhadapan. Tetapi kerana kekangan situasi genting sekarang, semua adalah atas talian di mana penghantaran video saja. Jadi panel-panel akan menilai dengan video tersebut. Okey, jadi ikutlah macam mana ikut situasi sekarang Okey. Jadi seterusnya saya pergi kepada kalau adik boleh tengok kat hadapan tu anak-anak semua, bagaimana anda dinilai sewaktu temuduga. Ini tips dia. Nombor 1 adalah dengan melihat fizikal calon. Jadi apa maksud melihat fizikal calon tu ya? Okay, pertama adalah kita lihat aspek kekemasan anda. Kita anggap sekarang situasi normal tiada COVID, maksudnya berhadapan. Jadi bila anda dipanggil ke dalam bilik temuduga, pertama sekali adalah first impression is very important. Ya? Jadi kita lihat, tadi anda kemas, smart semua, alhamdulillah. Itu dah jadi satu benda yang bagus, okey. Dan jika diminta duduk, ini satu benda lah Cik Nazaya dan Pandekan, duduk dengan tegap, jangan duduk bongkok. Bila duduk bongkok dia menunjukkan keyakinan anda kurang, kan? Jadi jika duduk tegap nampak yakin. Yakin tu perlu kerana kita dalam interview, kan? Okey. Yang kedua adalah personality. Personality ni macam mana pula? Personality pula dia merujuk kepada adakah anda menepati ciri-ciri sebagai seorang pendidik. Macam mana? Yang pertama sekali kalau boleh saya kongsikan tips anda masuk dalam bilik temuduga tu,
lemparkan senyuman yang paling manis pun ada. Dia kena senyum. Bila kita senyum kepada para panel, apa jadi adalah kita spread the positive vibes, kan? Kita beri gambaran kita selesa pada dia, dia pun gembira tengok kita. Bila kita spread the positive vibes, kita akan selesa. Bila selesa, kita boleh bertutur dengan lebih jelas. Tu sebab tu kadang-kadang bila calon kita panggil masuk bilik temuduga semua blank. Kan dia ada yang sampai menangis sebab dia takut kan. Jadi kita kena selesa dengan para panel kan. Itu yang penting. Lepas tu juga saya nak bagi tips juga, tolong bawa sijil tu kan, anda kena bawa sijil, tetapi sijil tu kalau boleh dia letak dalam folder yang bersesuaian, kemas, disusun rapi. Kan? Sebab ada juga yang jangan bawa semua sijil masuk dalam sampul je. Dia bagi gitu tak boleh. Dia kena ada etika-etika untuk interview. Okey, yang ketiga kalau kita tengok kebernasan idea. Okey, kebernasan idea ni, ni penting. Semasa temuduga yang berlangsung, apa yang penting adalah pertama sekali anda mesti tahu tentang program yang anda pohon. Contohnya, anda memohon ISMP Kimia. Okey, jadi bila dipanggil, katalah ambil ISMP Kimia, anda kena tahu. Sebab selalunya, kan Tuan Moderator, soalan panel adalah berkisar tentang program yang dimohon. Kan? Kenapa anda nak ambil program kimia? Dia kita tahulah, jangan blank je tak tahu. Tak boleh. Persediaan tu penting Dan jika dilontarkan satu isu, jawab soalan tu. Soalan A, jawab soalan A. Kalau ditanya soalan B, jawab soalan B. Jangan pusing-pusing kan. Tu tak boleh juga. Dan yang penting adalah peka terhadap isu semasa. Peka terhadap isu semasa ni meaning sebenarnya sekarang pun semuanya di hujung jari anda kan. Jadi anda boleh je tahu hari ni apa yang jadi, hari ni apa yang jadi. Jadi itu sangat penting. Pengetahuan sangat penting sebagai seorang pendidik. Kita perlu tahu apa yang berlaku dalam situasi semasa. Okey, yang keempat ni yang paling penting iaitu kemahiran komunikasi. Masuk kemahiran komunikasi adalah pesanan sikitlah kepada adik-adik, bertutur dalam bahasa Melayu yang neutral, yang baku. Meaning kalau boleh dari mana, negeri mana anda sekalipun praktis depan cermin, cakap bahasa Melayu baku, clear, itu sangat penting. Okey, kemudian jangan campur-campur bahasa. Contohnya kalau panel tanya apa khabar hari ini, panel nak bagi selesa kan. Apa khabar hari ini, dah makan belum? Jangan jawab macam, I dah makan hari ini, I datang dengan parents I, which is not right lah kan. Cakap kalau disuruh cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu. Disuruh cakap bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris. Jadi kena ikutlah arahan panel Tak boleh slang-slang, tak boleh tak boleh lah. Kalau slang bahasa Inggeris tak apalah kalau disuruh cakap bahasa Inggeris kan. Okey. Satu lagi adalah kenalkan diri anda. Jangan terlampau laju, jangan terlampau perlahan. Contohnya, panel kata, okey, boleh kenalkan diri? Lepas tu awak cakap, Assalamualaikum, nama saya Farilisa. Itu tak boleh. Itu memang a big no lah. Anda kena cakap butiran dengan jelas. Assalamualaikum para panel. Nama saya Farilisa Supian. Saya berasal macam itu. Dia kena jelas dan clear. Jangan laju sangat dan jangan terlampau perlahan. Okey, yang paling penting sebenarnya kalau kita nak tahu kan sebenarnya adik-adik, temuduga ni ramai. Kita panggil ramai tapi kita nak sikit je. Selalunya kita nak menepati unjuran. Kan? Bila nak menepati unjuran, apa jadi adalah panel temuduga perlu selektif. Jadi anda sebenarnya perlu menjual diri anda dalam konteks temuduga. Contohnya, highlightkan bakat anda. Apakah bakat anda? Dan soalannya adalah, kenapa kami perlu memilih anda? Okey, boleh cakap. Saya sebenarnya boleh bermain gitar. Saya boleh bermain piano. Saya boleh membaca note muzik. Note muzik pun tak semua orang boleh baca kan? Jadi itu satu kelebihan. Dan juga kalau anda pernah mewakili daerah, sekolah, negara, perlu highlightkan. Contohnya, saya adalah pemidato kebangsaan. Susah nak jumpa tu. Kan? Saya adalah pernah mewakili silat di daerah saya. Saya adalah atlet kebangsaan. Iaitu adalah benda yang anda perlu highlight supaya anda diterima masuk. Okey? Jadi itulah antara yang boleh share lah. Kalau nak lain, maksudnya kena ada slot khas untuk yang tu. Menarik sekali. Okay. Jadi keyword dia ialah kita kena jual dari kita. Betul tak? Kita kena tonjolkan apa yang kita ada supaya panel-panel tertarik dengan kita dan boleh pilih kita untuk sertai keluarga di Fakulti Sains dan Matematik dan Universiti Pendidikan Secara Terus. Satu lagi Doktor, saya ada macam terbaca tu berkenaan dengan
terma apa tu open market, pasaran terbuka, program pasaran terbuka. Siapa boleh nak jawab? Dekan jawab. Sebelum kita pergi ke pasaran terbuka, mungkin kita boleh tengok slide yang ada di skrin dulu. Okey. Untuk moderator, saya nak lontarkan idea lah. Katakanlah kita ni semua tiga-tiga orang ni sebagai panel interview lah kan hari ni. Katalah yang datang calon tu ada tiga, kalau kata kita lihat di skrin, ada tiga calon. Seorang pakai, yang calon A tu cuba kalau kata kita tengok dekat skrin, wah smartnya ya. Pakai blazer macam Cik Nazar lah hari ni. Ya, blazernya dengan tie, kasut yang sesuai. Yang calon nombor 2, smart juga, tak ada blazer. Calon ketiga, saya tak kata tak kemas, tapi kemaslah juga. Tapi antara tiga-tiga ni agaknya, kalaulah Cik Nazar nak rasa yang mana paling sesuai pakaian yang untuk hadir ke temu duka? Saya pilih calon A sudah pastinya, sebab memang nampak dia keterampilan, nampak dia punya tanjaknya sebagai seorang guru tu ada di situ. Dr. Lisa? Saya mesti pilih calon A lah. Sebabnya bonus tu dia memakai blazer kan. Sepatutnya kita dah cukup kemas dengan memakai tie pun dah cukup. Tapi itulah, maksudnya tidaklah wajib datang yang calon-calon yang lelaki datang interview pakai blazer pula. Boleh juga seperti gambar pada calon B itu. Cuma perlu tambah sikit saja lagi, kasut janganlah pakai kasut sukan. Kalau boleh bila pakai, kemudian disingsing pula lengan. Pakai kemeja lengan panjang berbutang di hujung lengan, dan juga kasut biarlah kasut, kalau boleh kasut kulit yang berwarna hitam. Barulah nampak segaknya. Tak ada blazer tak apa. Tapi biarlah warna juga memainkan peranan. Janganlah seluar warna hijau, baju warna oren contohnya kan. Kalau boleh biarlah lebih kurang tonnya agak sama. Dan bila itu macam Dr. Lisa kata tadi, first impression is very important. Dia masuk je pintu, this is the calon yang kita nak pilihlah, memang rasanya sesuai untuk menjadi guru-guru. Pelajar kat sekolah pun nanti, wow, ni cikgu saya kan. Macam itulah. Jadi pada adik-adik, anak-anak di luar sana, beri perhatian pada, walaupun kita nampak macam benda yang simple, tapi benda ni main peranan dalam pemberian markah oleh panel-panel kita nanti. Ya. Balik pada soalan saya yang tadi tu berkenaan dengan, saya rasa ini satu benda yang penting juga untuk kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita. Berkenaan dengan program pasaran terbuka, open market. Apa yang boleh Dr. Share dengan kita? Open market, mungkin tak ramai yang faham, dia ingatkan pasar ke yang terbuka. Ya, tapi program open market ataupun program pasaran terbuka ni bermaksud universiti ataupun kerajaan tidak menjanjikan. Maksudnya tidak ada jaminan lah bila mereka keluar nanti sebagai graduan mana-mana universiti tu akan dapat pekerjaan. Terutamanya saya bercakap dari segi konteks pendidikan lah. Bila pelajar-pelajar telah pun mengikuti dan bergraduat sebagai graduat ijazah sarjana muda pendidikan, universiti tidak ada jaminan bahawa okey, anda akan ditempatkan di sekolah-sekolah sedemikian pada bulan bila dan sebagainya sebagai seorang guru. Tidak semestinya macam Ketua Jabatan Matematik tadi kata, tidak semestinya anda wajib menjadi guru, tapi itu sebagai satu lesen sahaja. Bila dapat peluang menjadi guru, itu adalah lesen. Anda boleh menjadi guru yang baik dan berketerampilan. Jadi open market ni jangan risau anak-anak sekalian, tak perlu risau lah ya Cik Nazar, sebab walaupun kita tidak menjanjikan pekerjaan setelah bergraduat, tetapi UPSI khasnya memang sentiasa prihatinlah pada pelajar-pelajar dan bakal-bakal graduannya, kerana kita memang sentiasa menyediakan program-program, aktiviti-aktiviti yang bersifat finishing school. Contohnya kursus-kursus keusahawanan. Katalah tak nak jadi, bila dah 4 tahun, katanya tidak berminat pula untuk menjadi guru. Kadang-kadang minat kita ni berubah-ubah ya Cik Nazar. Tak apa. Tapi bila kita dah sediakan kursus keusahawanan itu, diharapkan nanti bila setelah bergraduat, mereka boleh menjadi usahawan-usahawan yang cemerlang pula di dalam bidang yang masing-masing. Kursus-kursus yang lain tu adalah seperti kursus tips-tips menghadapi temu duga, supaya kita ni sentiasa menyediakan graduan-graduan kita agar mereka bersedia untuk pergi ke alam pekerjaan. Jadi itu yang saya boleh katakan tentang open market. Maksudnya kita tidak menjanjikan mereka sebarang pekerjaan lah nanti.
Tapi kita berikan mereka ilmu yang cukup. Okey. Dan saya rasa itu diamalkan di mana-mana universiti Ya, pun mana-mana kan. universiti Tak pun ada sama. pun saya dengar universiti yang janjikan pekerjaan selepas tamat bergraduat Ya, kan. Saya rasa pelajar graduan perlu berdikari, perlu cari peluang-peluang pekerjaan di luar sana, sekolah kerajaan, sekolah swasta, sekolah international. Maksudnya peluang tu ada di sana kan. Baik. Jadi dekan dan Timbalan Dekan. Nampak sikit boleh? Silakan. Jadi prosesnya macam tu lah tadi prosesnya. Anda apply, lepas tu dipanggil MedC, kemudian jika berjaya MedC, lulus MedC, masuk ke temuduga, dipanggil temuduga. Dan jika anda lulus temuduga, tak sebenarnya anda masuk tau, kita disusun. Kita susun ikut ranking. Sebab itulah kena belajar rajin-rajin. Walau mana anda peringkat mana sekalipun belajar rajin-rajin. Sebab walaupun syaratnya 2.0 atau 2.5, itulah syarat minimum. Jadi try to get more than 2.5 lah. Sebab kita susun nanti. Okey, itu saja. Jadi kita ucapkan selamat berjaya kepada calon-calon SPM yang akan menduduki SPM pada, kalau tak silap saya, 22 bulan Februari sehingga Mac, dan juga good luck juga untuk yang STPM lah. Baik. So terima kasih bagi dekan yang berusaha Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa. Jadi slot kita berhenti pada setakat ini. Bagi pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak BKPA, Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA, di atas slot dan ruang FB Live ini untuk kami kongsikan dengan pendengar-pendengar di luar sana berkenaan dengan info-info akademik yang kami tawarkan kepada bakal-bakal pelajar di luar sana. Tak dilupakan tim-tim di UPSI ini, kita ada tim BKK, tim Usikini yang membantu, tim JPPHB yang tolong set upkan kita punya segala equipment, peralatan untuk menjayakan sesi slot pada pagi ini. Kami di Fakulti Sains dan Matematik mengucapkan ribuan terima kasih dan kita look forward untuk lebih kerjasama lagi di masa yang akan datang. Untuk itu, saya sudahi majlis kita pada pagi ini dengan ucapan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.